forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawan Mat tentang isu apa. Daim mohon selamatkan kehakiman, perintah SPRM henti sesatan. Saya baca sedikit. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan 5 anggota keluarganya telah memfailkan permohonan untuk memulakan prosiding selamatkan kehakiman terhadap SPRM. Kerana mereka serta Ilham Taus yang berhak memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam yang menyasarkan SPRM dan Pendakwa Raya sebagai responden pertama dan kedua. Okey, kita tengok respon detail daripada Tok Kamal Amir. Dia akhirnya tak komen macam biasa. Saya amat terperanjat hari ini. Terkejut. Orang kata terkejut atau terkulit dog rasanya. Terperanjat badak lah saya hari ini. Apabila saya mendengar orang yang sedang disiasat oleh SPRM. Sudah pun cari guam belanya Tommy Thomas. Tun Daim upah Tommy Thomas untuk mencabar di mahkamah. Supaya siasatan terhadapnya, terhadap isterinya dan anak-anaknya tidak dilakukan oleh SPRM. Saya katakan macam mana ni? Kalau seseorang itu menghadapi tuduhan, biarlah orang nak siasat. Jawab di mahkamah. Kalau kamu buat jenayah, terpulanglah pada polis yang siasat. Tapi macam mana kamu nak cabar penguatkuasa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menyiasat? Bukan ada tuduhan pun. Belum ada tuduhan, Datuk. Dalam siasatan. Ini dalam siasatan. Tiba-tiba dicabar. Saya dapat dengar bahawa Tun Daim, isteri dan anak-anak filekan cabaran di mahkamah hari ini. Melalui peguamnya Tommy Thomas. Allah. Peguam negara. Leceh betul lah. Itulah saya kata. Dan minta supaya siasatan yang dilakukan oleh SPRM dihentikan. Ini dalam bahasa kasar tu saya cakap, lu siapa nak suruh orang berhenti? Ya. Dan agak memeranjatkan saya, ada juga blogger pula tiba-tiba buat kenyataan bahawa kononnya pihak polis kesan daripada laporan polis yang dibuat oleh saudara Samsul Iskandar, Datuk Seri Samsul Iskandar, bahawa pihak polis buat ketegasan bahawa polis juga akan melakukan siasatan dan sebagainya. Boleh mengatakan ketua polis ni berfikir pemikiran dia letak di kepala lutut. Astaghfirullahalazim. Jadi penguatkuasa hari ini dihina sebegitu teruk oleh kumpulan mereka. Kenapa begitu jadinya? Jadi sebab dia bertindakan. ya, bagi saya sekarang ni mereka lakukan ini kerana mereka berusaha sedaya mungkin untuk mengusir Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim dari anjung kuasa di Seri Perdana. Kerana mereka yakin seandainya jawatan itu mereka ada, mereka miliki, maka siasatan, tindakan ini akan dihentikan. Apakah rakyat bersetuju? Apakah kita bersetuju? Sedangkan kesan daripada ketiadaan lagi korupsi dan sebagainya, limpahan kemakmuran negara itu sudah mula dirasa oleh rakyat. Ya. EPF boleh tambah 500, kaki tangan kerajaan sekarang ni dapat 2,000 bonus. Ya. Yang selama hari ni kita menantikan subsidi sana, subsidi sini, bantuan untuk tak usah cerita lah, Rahmah ni memanglah dari dulu lagi. Sejak daripada adanya kerajaan perpaduan ini, malahan kebanyakan bantuan demi bantuan dikeluarkan. Tetapi masalah orang kita ni satu tu. Saya cakap terus-terang, orang kita ni kali pertama dapat RM100, terima kasih. Kali kedua, okey, alhamdulillah. Masuk kali ketiga, itu hak saya. Kalau tak bagi, anda sudah melanggar. Ini my right to have it. Ini masalah kita sebenarnya. Sedangkan apa yang diinisiatifkan oleh PMX ataupun Perdana Menteri yang ke-10 Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk membuat agar rakyat dapat merasai nikmatnya. Itu baru peringkat sekarang ni apabila kekurangan ketirisan. Bagaimana kalau ketirisan dapat dibendung? Saya yakin Datuk, tekun pun nanti akan dapat lebih. Malahan saya tak pernah bercakap dengan saudara Mustafa Kamil tu hari. Saya yakin bahawa usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mewujudkan masyarakat madani ini adalah untuk mewujudkan satu ketika sebagaimana zaman Khalifah Omar Abdul Aziz, di mana rakyat tidak ada pun yang boleh mendapat ini zakat. Inilah impian kita. Bob, apa pandangan you, Bob? Baik, saya reserve saya punya komen. Datuk, saya tinggalkan kepada dua panelis kita lah. Okey. Okey, macam ni. Saya nak tanya Datuk Abdul Hassani. Adakah kerajaan kita hari ini terlalu berlembut kepada mereka yang sedang berusaha untuk menjatuhkan pimpinan kerajaan sedia ada? Sejujurnya. Ya. Ya. Sejujurnya. Ya. Tetapi Jadi, disebabkan oleh proses perundangan itu diambil dalam sistem yang kita ada ni, ialah menyebabkan agak
terlalu lama untuk tindakan itu diambil. Sebab sistem itu. Tapi kita boleh mengajar sistem itu kalau kita agresif dalam siasatan dan juga tindakan. Ya. Saya bagi contohlah, Bob, Datuk Seri. Kenapa sejak diambil daripada Nahung Datuk Seri berkenaan dengan seminggu dua ni berlaku serangan demi serangan terhadap Anwar Ibrahim. Ya. Datuk Seri, kita imbau kembali sejarah Mahathir ni. Ya. Kenapa Mahathir duk serang banyak? Sebab ingat Datuk Seri, bila Mahathir sakit, Pak Lah masa Perdana Menteri nak melawat dia tak berjumpa pun. Dia bawa tidur lah sebagainya. Dia tunjukkan protes dia. Dia keluar dalam UMNO untuk tekanan kepada Perdana Menteri waktu itu. Masa Pak Lah tu memang dia tunjuk betul-betul dia punya serangan untuk dia panggil psikologi. Sekarang ni dia dah nak buat kepada Anwar Ibrahim. Ya. Dia nak 18 Disember tukarlah Perdana Menteri. Ya. Ataupun sebelum 18 Disember. Apa punya celaka ni, daripada mana dia korek 120 pun aku tak tahu. Jadi, begitu juga, apabila berlaku tak boleh buat 18 Januari pula. Apabila akan berlakulah pertukaran Perdana Menteri, kita dah ada cukup SD. Walaupun dia tahu SD tidak boleh lagi dipakai kerana yang pakai en bloc sebab kita dah pindah perlembagaan dalam segi atas lepak parti. Dah jelas-jelas dah tahu. Tapi dengan keadaan confident, dia kata 18 Januari ini akan bertukar. Siapa cakap? Mahathir cakap. Baik, Datuk. Saya nak celah. Dia dah tambah panas ni. Baik, yang bercakap tarikh-tarikh ni ialah datang daripada presiden parti yang kalah semua calon ni, hilang deposit. Yang bercakap soal tarikh. Ya. Dan jumlah sokongan ataupun jumlah SD ini diumumkan oleh blogger parti, bukan pimpinan parti. Adakah orang-orang seperti ini, Datuk, harus diambil tindakan SOSMA? Wajib. Wajib, Datuk. Wajib, bukan sunat lagi, Datuk Seri. Ya. Wajib untuk menjaga kestabilan negara. Ni dia panggil national security negara. Baik. Dan saya melihat, betul, Bob cakap tu betul, Datuk Seri. Yang bercakap ni bukan di parlimen pun, macam saya bukan di parlimen pun. Yang saya nak cakap tarikh ni, kau yang kau dukun, kau bomoh ke? Bomoh tak cakap macam tu lah. Dia ada berlapik lagi. Kita usaha. Tapi yang bercakap ni, blogger dia. Dan blogger dia bukan di parlimen. Dia tak ada suatu undi pun dalam dewan. Jawatan dalam parti pun tak ada. Dalam parti tak ada. Dia ni ibarat kucing kurap di tepi jalan dah. Lebih kurang begitulah, Datuk Seri. Jadi saya nampak pasal dia orang ni perosak. Jadi bila dia orang ni pembelok, perosak, pengkhianat, dia nak samakan, Bob, Datuk Seri, dia nak samakan langkah syaitan yang berlaku pada 2020 tu. Langkah syaitan tu berlaku sebab UMNO ada pengkhianat masa tu. Keadilan ada pengkhianat masa tu. 31 orang dalam sekitar itu telah pun menyongsangkan akidah politik mereka dan berterjerumus kepada pengkhianatan. Betul. Dan inilah yang berlaku pada 2020 tu, Bob. Jadi dia seolah-olah yakin itu akan berlaku lagi. Sekarang aku nak bagi tahu dia awak. Tak ada lagi lah pengkhianat sezaman kau 2020 dulu. Tak ada dah. Dah habis, dah terbang, berpiara lari dah. Dan inilah yang kita lihat bahawa kita tidak boleh mengizinkan. Kita patut Datuk Seri Anwar kata baru-baru ni dekat. Tuan Mahathir pergi berehat dah. Dah tua pun. Kalau saya pula, kalau cakap dengan saya, bahasa saya, buat ibadat lah. Kamu dah tua sangat dah pun. Buat ibadat, jaga cucu. Jaga cicit. Jadi, yang kita nampak, bersungguh-sungguh. Kenapa Datuk Seri? Kerana dia takut gelombang tangkapan demi tangkapan akan berlaku pada 2024. Dan cara yang paling strategik ialah tekanan terhadap Perdana Menteri wajib dilaksanakan oleh blogger-blogger yang telah kehilangan minda waras mereka. Dan inilah yang saya tegas dengan jelas. Saya katakan bahawa kabinet tidak boleh lagi tolerate. You have to take immediate action. Dan kita ada di bawah Akta 124, di bawah B dan C dan I, ada hukuman yang cuba nak menggugat kestabilan parlimen perlembagaan negara ini. Dan demokrasi berparlimen ini tidak boleh disentuh. Kerana mereka sewenang-wenangnya. Kalau sewenang-wenangnya mereka ini tidak boleh dibiarkan berbaharajalela. Dan inilah yang saya lihat yang dilakukan oleh Tun Mahathir dan ada kawan-kawan yang lain. Baru ni dia sanggah dari Sabtu Iskandar buat laporan polis. Walaupun kita tak bebas. Saya boleh bercakap apa saya nak cakap, tapi jangan langgar 3R.
Ini adalah keharmonian negara, Datuk Seri. betul. Jagalah yang kita ni bawah ke bawah dulu yang di Pertuan Agong yang begitu menjaga perpaduan dan kestabilan dan juga keharmonian negara ni didokong dengan sepenuh cita rasanya. Kita ni pula nak perandakan. Dalam umur macam tu dia jadi macam mengkritisaskan Bob. Dia mempertikaikan tentang laporan polis. Yang kalau dia rasa itu menjadi satu kesalahan, dia cabarlah. Ya. Dia kata, Datuk Seri, saya pernah menunggu. Saya bila nak didakwa. Hey, tunggu. You wait and see what will be happen. Dia pelayar saya ni, dia kata macam ni, macam Syukri Syafi'i, dia kata rakyat bernazar untuk melihat orang tertentu di penjara. Saya tak sebut nama lah. Bernazar ni. Ya, Syukri, dia kata rakyat bernazar. Betapa kebencian yang mereka dokong selama ni, Datuk Seri. Selalu Ikhwan Yaakob, dia kata dalam keadaan sekarang ni, Tun Daim begitu angkuh dan sombong, mencabar pihak berkuasa dan minta siasatan terhadap dia dihentikan. Ini apa benda ni? Nobody is above the law. Nobody. Sila dok. Ya. Jadi saya nampak inilah tekanan yang nak dikenakan itu yang tidak bernasabah. Ya. Dan saya melihat bahawa kekusiran mereka ini, orangnya bersalah, Bob. Ya. Jujur-jujur, Datuk Seri. Ya. Dia jadi gundah gulana, dia jadi keluh kesah, dia jadi sebab dia tahu kalau Anwar Ibrahim duduk di situ, didokong oleh Zahid Hamidi, maka goncangan segala bentuk kemaksiatan dan juga kebobrokan mereka itu akan terungkai. Ya. Dan ini yang mereka takut. Macam kata patah Inggeris lah. Their name is written on the wall lah. Ya, itu di kadar dan kadar itulah pun tercatat. Ya. Dan ini yang kita percaya dan yakin, Bob. Kita tidak boleh selesa, Bob. Baik. Akan ada hukuman Betul, pada Bob. mereka ni. Saya betul sebelum Bob nak tanya apa semua ni, saya selalu menyanggah lebih awal Bob, tak maaf lah. Sebab hari apa, ni, Datuk? Saya ada soalan panas lagi. tak apa, hari ni kenyataan yang awak Perdana Menteri di Johor. Di Johor. Betul. Dia kata, kalau betul-betul you got the numbers, bawa lah usul ni. Tak percaya. Setahun saya menanti. Dia tunggu setahun. Buktinya Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tunggu. Kalau kamu kata aku tak ada sokongan, Ya. setahun dah aku tunggu. Kononnya tak ada sokongan. Bawa lah usul ni. Tak percaya. Dia Datuk Seri, Ya. blogger-blogger yang bawa cerita ni yang macam contohnya di UK, contoh manusia yang apa punya celaka punya tu, dia cakap kita dah 120, kita dah ada ni. Ini semua sebenarnya rakyat kena faham. Ya. Nak menukar Perdana Menteri, wajib dia lakukan di Dewan Rakyat. Betul. Kita saya baca detail sedikit. Menurut salinan affidavit sokongan Daim, tindakan SPRM membingungkan, amat mengganggu dan siasatan itu tidak mempunyai sebab munasabah. Dia mendakwa bahawa SPRM tidak mendedahkan kepadanya jenis kesalahan yang dia disiasat sejak tahun lalu kecuali dimaklumkan ialah mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Daim dan keluarganya mahu mahkamah membatalkan siasatan terhadap mereka dan membohong pengisytiharan bahawa siasatan SPRM adalah tidak berperlembagaan. Permohonan itu difailkan Daim atau nama sebenarnya Cik Abdul Daim Zainuddin di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini melalui firma guaman tentuan Tommy Thomas. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.